Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil aziz ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, barang siapa yang ingkar padaku, arahanku, maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Dan nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wal ifadata wa istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ahilal huda wa dalalati al khairi ibtigha awjillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan semua dalam keadaan sihat pada pagi ini. Jadi pada pagi ini tiada kuliah subuh di masjid ataupun di surau sebabkan oleh PKP. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya gantikan dengan program tazkirah tazkirah daripada rumah lah. Jadi kitab yang saya akan kongsikan pada tuan-tuan pada pagi ini ialah kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad ala Sabilur Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Zainuddin Al-Malbari radhiyallahu taala insyaallah. Dan dalam kitab ini dia ada banyak tajuk lah. Dalam kitab ni dia mengandungi banyak tajuk. Antara tajuk yang terdapat dalam kitab ni adalah yang pertama bab beriman, bab iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ada bab ridah, bab murtad. Kemudian kita ada bab ilmun, kemudian kelebihan berilmu, kemudian tentang bab wuduk, hukum wuduk, bab mandi, kemudian bab sembahyang fardu, bab puasa, bab haji, kan, ziarah orang sakit, pahala menziarahi orang sakit, pahala orang sakit, sabar di atas musibah, bab ziarah kubur dan banyak lagi lah bab-bab yang terdapat dalam kitab ni insya-Allah. Jadi dalam kitab ini tuan, untuk yang perbincangan kita pada pagi ini, kita lihat bab yang pertama itulah bab pada menyatakan iman. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya ayuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud sembah ini wahadu, mana mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencipta kamu dan orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa di atas segala iqab. Iqab ni mana balasan-balasan siksaan yang kalau seandainya kita lakukan maka kita akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian allazi ja'ala lakum al-ardha firasya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah ja'ala ni khalaqa. Allah Taala telah mencipta bagi kamu itu bumi, menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan.
kemudian langit sebagai binaan ataupun atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah Ta'ala turun kepada langit itu air. Fa akhraja bihi samarati rizqan lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan daripada air hujan itu yang turun ke bumi itu akan rezeki bagi kamu. Oleh itu fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu andadan mana syuraka bil ibadah. Fala taj'alu lillahi andadan, jangan kamu jadikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu andadan, maksud andadan perkongsian bil ibadah, dalam konteks ibadah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui, maksudnya annahu khaliq wa la yakhluquna wa la yakunu ilahan illa may yakhluqu. Dan maksudnya Allah Ta'ala itu, kamu tahu Allah Ta'ala itu yang khaliq, yang menciptakan. Allah Ta'ala yang menjadikan segala manusia. Allah Ta'ala yang menciptakan alam seluruhnya. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa man lam yu'min billahi wa rasulih wa anna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman dengan Allah, siapa tidak beriman dengan Allah Ta'ala, tidak beriman dengan Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala kata, inna a'tadna lil kafirina sa'ira, sesungguhnya kami jadikan bagi kamu itu, sediakan bagi kamu itu api yang menyala-nyala. Naran syadidat, api yang menyala-nyala. Kemudian akhraja Muslim an Umar bin Khattab qala bainama nahnu inna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zatal yawmin istala'a alaina rajulun syadid biyabul shidab biyadun siyab syadidus sawad sya'ri la yara alaihi asr sar la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rakabaini ila rukbaihi fa wada'a kafaini ala fakhizahi fa qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbirni an iman. Dikeluarkan satu hadis daripada Muslim, yang mana hadis ini terima daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhum, di mana Umar kata bainama nahnu inda Rasulullah, tatkala kami duduk di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang lelaki, tibalah datang seorang lelaki ataupun muncul seorang lelaki, yang mana ciri-ciri lelaki ini dia bersanggatan putih pakaian, syadidu biya pensiap, sangat putih pakaian dia, kemudian rambut pula sangat hitam, syadidu siwadun sya'ri, dan kami tidak melihat padanya bekesan musafir, la ya'ra alaihi asal safar, la ya'rifuhu minna ahadun, dan seorang pun tak kenal. So makna dalam hadis ini ada 4 ciri yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Yang pertama, dia lihat lelaki itu yang mana pakaian yang sangat putih. Yang kedua, rambut dia sangat hitam. Yang ketiga, kami tidak lihat tanda-tanda musafir, la yara asar safar, kami tidak melihat tanda-tanda musafir pada dirinya. Kemudian yang keempat, la ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak seorang pun di kalangan kami ini yang kenal lah akan lelaki tadi. Kemudian apa yang berlaku lagi tuan-tuan? Kan? Kemudian lelaki tadi fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian tiba-tiba dia menyandarkan lututnya kepada lutut baginda Rasulullah SAW, semana kedudukannya sangat dekatlah baginda Rasulullah SAW. Kemudian wa wada'a kafaini ala fahizai, kemudian dia meletakkan tapak tangannya di atas paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Kemudian lalu dia bertanya beberapa soalan kepada baginda Rasulullah SAW. Antara soalannya ialah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, ceritakan pada aku tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, cerita pada aku tentang iman. Kemudian ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, ceritakan pada aku tentang ihsan. Kemudian ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah, ya Muhammad, ceritakan pada aku tentang hari kiamat. So mana ada 4 soalan lah. Persoalan yang diajukan oleh lelaki tadi di hadapan baginda Rasulullah SAW dalam konteks keadaan dia yang sangat rapat dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga disebut dalam hadis ini dia menyandarkan dua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW, dan juga dia meletakkan tangannya di atas
paha baginda Rasulullah SAW, dan dia bertanya beberapa soalan. Ada 4 soalan. Yang pertama dia tanya tentang iman, Islam, yang kedua tentang iman, kemudian yang keempat tentang ihsan, dan yang ketiga tentang ihsan, dan yang keempat tentang kiamat. Bilakah berlakunya kiamat? Lalu baginda Rasulullah SAW pun menjawablah soalan-soalan yang diajukan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kata, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata waz zakah wa tasumu ramadan wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian dia jawab, sadaqta fa'ajibna lahu sa'alahu usaddiqahu. Jadi baginda Rasulullah pun menjawablah. Bila sesoalan itu diajukan oleh baginda Rasulullah, maka Nabi pun menjawab. Yang dikatakan Islam itu iaitulah kamu mengucap tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad SAW itu Rasulullah, dan kamu mendirikan sembahyang, dan kamu menunaikan zakat, kemudian kamu berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menunaikan haji bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikan haji ke sana. Kemudian apa jawapan daripada lelaki yang datang tadi? Sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Dan para sahabat pula takjub. Para sahabat pula takjub akan soalan yang diajukan tadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya soalan yang kedua, ya Muhammad, akhbirni an iman. Wahai Muhammad, ceritakan padaku tentang iman pula. Lalu baginda Rasulullah pun menjawablah apa dikatakan iman. Al-iman, dia kata, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khairi wasyarri. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, iman itulah beriman dengan Allah, beriman pada malaikat, beriman dengan rasul, beriman dengan kitab-kitab, kemudian beriman dengan hari akhirat, kemudian beriman dengan qadar baik dan juga qadar buruk. Lalu lelaki itu kata, sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Dan para sahabat juga takjublah dengan soalan yang kedua tadi. Kemudian lelaki itu dia tak memperkenalkan dirinya siapa. Dia tak memperkenalkan siapa. Dia daripada mana dan dia siapa. Dia tinggal kat mana dan sebagainya. Dia tak beritahu. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah soalan yang ketiga, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ceritakan padaku tentang ihsan pula. Lalu baginda Rasulullah pun menjawab, anta binallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Mana ihsan itu kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah kamu nampak Allah, dan kalau kamu tak nampak Allah Taala pun Allah Taala nampak kamu. Kalau kamu tak nampak Allah Taala menampak kamu. Lalu lelaki itu menjawab, dia kata, sadaq, tak benar kau ya Muhammad. Dan para sahabat juga takjublah dengan soalan yang ketiga lagi. Kemudian dia tanya lagi soalan yang keempat, akhbirni anis sa'ah, ceritakan padaku tentang kiamat. Ceritakan padaku tentang kiamat. Apa jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, ma mas'ulu anhu a'lama minas sa'il. Tiada yang ditanya daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. So nak cerita pada kita bahawa Nabi SAW tak tahulah tentang bilakah berlaku kiamat itu, ataupun perkara terperinci tentang kiamat itu. Nabi tak tahu. Kemudian lelaki itu tanya soalan yang kelima, akhbirni an amaratiha, ceritakan padaku tentang tanda-tanda kiamat. Kan? Lalu baginda Rasulullah SAW pun menjawab, dia kata, antalidal ammah rabbataha, bahawa hamba perempuan itu memperanakkan tuannya. Hamba perempuan itu memperanakkan tuan. Sebenarnya Nabi menceritakan ini tanda-tanda kiamat. Bahawa antalidal ammah rabbataha, bahawa hamba perempuan itu memperanakkan tuannya. Mana sayyidataha, yakni yaksuru ukukul aulad li ummatihim fayu'amilunahunna mu'amalatan sayyid amatahu minal ihanah wasab. Maksudnya banyak kederhakaan segala anak-anak bagi ibu-ibunya. Maksudnya banyak di kalangan anak-anak ini, anak-anak pada akhir zaman ini, anak-anak ini derhaka kepada ibu mereka, dan mereka buat muamalah dengan ibunya samalah seperti muamalahnya Said kepada ammahnya.
daripada dalam bab memperhinakan ibu dia, kemudian mengherdik ibu dia dan sebagainya lah. Kemudian dan Nabi juga sebut engkau akan dapati lelaki yang sebelum ini dalam keadaan tidak bersepatu, kemudian tidak berpakaian dan sebagainya. Kemudian akhirnya mereka yatatawaluna fil bun, akhirnya mereka mampu untuk mendirikan gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang besar-besar. Yang mana pada asalnya mereka ini dulu orang-orang yang susah, orang-orang yang fakir miskin dan sebagainya, yang tidak berkasut, tidak berpakaian. Akhirnya mereka ini diberikan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka mampu mereka itu maju ke depan. Dan akhirnya Allah Ta'ala berikan bangunan-bangunan besar dan mereka memiliki dengan megahnya, tuan-tuan. Inilah hadis yang pertama yang tersebut dalam kitab ini, dan banyak di kalangan ahli ulama, di kalangan ustaz dan para asatizah membahaskan berkenaan hadis ini. Dan hadis ini sebenarnya dia nak cerita tentang yang pertama itu tentang rukun Islam, yang kedua dia nak cerita tentang rukun iman. Yang ketiga itulah berkenaan dengan ihsan lah. Ihsan ni ialah satu keadaan ataupun satu situasi yang mana seseorang itu dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kan dengan sebenar-benar penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah dia nampak Allah Taala. Baik. Kemudian disebut dalam kitab ini juga, tuan-tuan, qala tajusubki al-Islam amalan jawarih wala yu'tabaru illa ma'al iman. Kata Tajusufi, dia kata Islam itu ialah amalan dengan segala anggota badan dan tidak diiktibarkan kecuali berserta dengan iman. Mana tidak diiktibarkan, mana tidak sah amalan-amalan dilakukan oleh kita kecuali dengan kita beriman dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iman tasdibul qalbi wala yu'tabaru illa ma'a talaffuzi bi syahadataini. Iman itu ialah membenarkan dengan hati. Iman itu membenarkan dengan hati. Dan tidak diiktibarkan iman itu kecuali berserta talafuz, serta kita mengucap syahadatain ini dengan dua kalimah syahadah. Mana iman kita ini di dalam hati, tetapi jadi tidak sempurna iman itu kecuali dengan bertalafuz, dengan kita mengucapkan syahadatain ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Naqala Nawawi fi syarhil Muslim ittifaq ahlus sunnah wal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin ala anna man amana bi qalbihi wa la yantiq bi lisanihi ma'a qudratihi kana mukhallan fi an-nar, intaha. Telah memindah oleh Manawi dalam syarah Muslim, yang mana telah ittifaqlah, muafaqatlah sekalian daripada ulama ahli sunnah dan segala muhaddisin dan segala fuqaha, orang faqih, alim dalam bab fiqh dan orang-orang mutakallimin, orang-orang yang alim dalam bab kalam. Di atas sesungguhnya barang siapa yang beriman dengan hatinya, man amana bil qalbi wa la yamtak bi lisanihi, dia beriman dengan hatinya dan tidak dia menuturkan, dengan tidak menuturkan lidahnya, kan, ma'a qudrati, berserta dia mampu untuk menuturkan dengan lidahnya, kana mukhalidan finnar, orang ini kekal dalam neraka. Maknanya dalam hati dia itu ada beriman pada Allah, tapi dia tidak menuturkan dengan lidahnya. Wala yantik bi lisani, dia tak menuturkan dengan lidahnya, peserta dia mampu untuk menuturkan dengan lidahnya, kana mukhalidan finnar, so orang ini dia berada dalam neraka, intaha. Wa alam annahu yushratu bi Islam kullu kafiran at-talaffuz bi syahadataini la ityani lafzu asyhadu. Fal azhar al-iktifa bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa huwa muqtada kalam rawdah, lakin allazi i'tamadahu ba'du mutakhirin istaratuhu wa huwa muqtada kalamul ubab fa alaihi law qala a'lamu aw asqatahuma faqala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lam yakun musliman. Awalam, ketahuilah sesungguhnya disyaratkan pada Islam itu di atas setiap orang yang kafir bahawa talaffuz bi syahadatain, itulah melafazkan dengan dua kalimah syahadah. Apabila dia masuk Islam, la ityanu lafzul asyhadu, tak semestinya dia mendatangkan dengan lafaz asyhadu. Dia tak semestinya dia melafazkan asyhadu tu, cukup hanya sekadar ada sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fal azhar iktifa, bermula pendapat yang lebih zahir memada dengan dia tiada
bila ilah, memada dengan hanya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa huwa muqtada kalam maradah. Inilah dikenaki oleh kalam maradah. So disebut dalam kalam maradah disebutkan bahawa cukup hanya memada kita menyebut seorang kafir itu dia masuk Islam, cukup dia memada dia kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak semestinya dia mendatangkan dengan kalimat asyhadu. Lakin tetapi tuan-tuan, tamadahu ba'd mutaakhirin istaratu, tetapi yang dipegang akannya oleh sebahagian daripada ulama mutaakhirin, ulama terkemudian, makna istaratu, disyaratkan dia mesti sebut asyhadu, dia mesti sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Tak cukup hanya sekadar dia kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua pada pendapat pertama tadi boleh. Wa huwa muqtada kalamul ubab fa alaihi law qala a'lamu aw asqatahuma, ataupun gugur keduanya, faqala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lam yakun musliman. Dan inilah dia tuan-tuan, inilah dia pendapat menyatakan bahawa mesti ada kalimat syahadat itu, iaitulah maksud ataupun kehendak daripada kalam ubab. Kalam ubab fa alaihi, maka atasnya jikalau dia berkata a'lamu, kalau dia berkata alamu ataupun dia menggugurkan keduanya asyhadu ataupun alamu, faqala la ilaha illallah, maka dia hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lam yakun musliman, maka tiadalah orang itu masuk dalam Islam. Dia tak masuk Islam. Dia belum masuk Islam. Maknanya Islam tu belum diiktiraf lagi. Sebab apa? Dia tidak ada kalimat asyhadu ataupun alamu. Wa li ba'di a'immatana ra'a as-salis wa huwa ishtiratul asyhadu au muradihuma ka'alamu. Dan bagi sebahagian daripada imam-imam kami, pendapat yang ketiga iaitu disyaratkan asyhadu ataupun muradifnya seperti alam. Jadi sebahagian daripada ulama kami ini, imam-imam kami berpendapat itulah pendapat yang ketiga, makna disyaratkan mesti ada asyhadu ataupun yang muradif muradif atau menyerupai dengan asyhadu seperti yang alamu, bolehlah kita sebutkan macam tu. Wa yanbaghi likulli man yusallim ikhtiyad ay yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ma'na asyhadu a'lamu wa yubayyinu. Fayan bagi, maka sepatutnya bagi setiap daripada orang-orang Islam, Islam itu ikhtiyat, memilih ataupun berhati-hati dengan bahawa dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa ma'na asyhadu a'lamu wa ubayyinu. Makna asyhadu itu a'lamu, aku tahu ataupun aku jelaskan, aku perjelaskan, wa ubayyinu. Wa yustaratu tartibuhuma fala yasihul iman bin nabi qabla iman billah la mawalat bainahuma wala arabiyan wa in ahsanaha lakin yustaratu fahima makna ma talaffazu bihi, dan disyaratkan tertib akan kedua. Kemudian disyaratkan pula bila kita sebut asyhadu ini tertib antara kedua, mana sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar, mana tertiblah keduanya. Maka tidak sahlah beriman dengan baginda Rasulullah sebelum beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita sebut Muhammad Rasulullah dahulu kemudian kita sebut wa asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian la mawalat bainhuma, tak semestinya mualat antara keduanya. Tak semestinya orang kata berturut-turutlah. Cukup hanya sekadar sebut la ilaha wa asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia sebut wa asyhadu anna muhammadan, boleh sebut macam tu. La mawalat, tidak disyaratkan mualat antara keduanya. Kemudian sampai itu la arabiyan, dan tidak disyaratkan Arabi sekalipun orang itu bagus akan Arabnya, tetapi disyaratkan faham makna ma talaffazubi, tetapi disyaratkan bahawa seorang itu faham apa yang dilafazkan dia. Yang penting orang tu faham apa yang dilafazkan. Tak guna kalau seandainya dia pakar dalam bahasa Arab wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, kan dia boleh mengucapkan dalam bahasa Arab kalimat syahadah tadi, tetapi dia tidak tahu makna syahadah itu, jadi tidak guna tuan-tuan. Yang penting
kan, walaupun dia tak mengucapkan dalam bahasa Arab tetapi dia faham akan makna. Kalau dia faham, dia ucapkan dalam bahasa Arab tapi maknanya faham lagi, baiklah. Wa wa'allahu la ma'bud bihaqqi fil wujud illa Allah al-munfarridu bil uluhiyyati. Wa huwa, dan dia itu bahawa dalam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tadi, bahawa dia kata dalam hatinya tiada yang disembah dengan sebenar pada wujud itulah Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang terasing, yang esa dengan sifat uluhiyah ataupun sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayyazida al musyrik kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bariyun min kulli din yukhalifu dinil Islam. Dan bahawa dilebihkan kepada orang yang musyrik itu ketika dia menuturkan perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar tadi, kafaratu, aku menyucikan diriku, aku membersihkan diriku dengan apa-apa yang aku telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan dia. Jadi samping dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, kemudian dia disebut dia membersihkan dirinya daripada apa-apa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kemudian wa ana bari min kulli dinin yukhalifu din Islam, dan aku berlepas diri daripada tiap-tiap agama yang menyalahi daripada agama Islam. Dan aku berlepas diri daripada setiap agama yang mana agama tadi bercanggah dengan Islam. Baik. Kemudian sebut dalam kitab ni tuan-tuan, dia kata wa'lam anna al-iman billah i'taqada i'tiqadu annahu la wahid la naziru lahu fi zati wa sifati wa la syariku lahu fi uluhiyati wa huwa istihqaqan ibadah wa annahu qadimun la ibtida li wujudihi wa bakin la intihai abadiyatihi. Kemudian tuan-tuan disebut dalam kitab juga wa'lam, ketahuilah ilmu, sesungguhnya iman dengan Allah Subhanahu wa taala itu bahawa seorang itu beriktikad bahawa tiada wanahu wahid la nazira, bahawa sesungguhnya Allah Taala itu wahid, esa, la nazira lahu fi zatihi wala fi sifatihi, tidak ada perbandingan baginya pada zatnya dan pada sifatnya, tiada sekutu baginya dalam ketuhanan. Tiada sekutu padanya dalam bab ketuhanan. Yang Allah Ta'ala Tuhan yang esa, maknanya tak boleh kita nak buat perbandingan ataupun perserupaan kepada sifat Allah Ta'ala dan dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahia istihqaqal ibadah, iaitulah inilah dikatakan sebagai menuntut hak ibadah ataupun hak ibadah. Dan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu juga bersifat qadim, la ibtida li wujudi, tidak ada permulaan kepada wujudnya, wa baqin, dan Allah Taala itu la intiha, tidak ada kesudahan kepada kejadiannya, dan dia qadim dan tidak ada permulaan kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beriman dengan malaikat. Wal malaikatu i'tikadu annahum makrumuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'murun wa sadiquna bima akhbiru bihi. Kemudian beriman dengan malaikat pula tuan-tuan, itulah i'tikad bahawa malaikat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka ini tidak melakukan maksiat kepada Allah Taala, tidak ingkar kepada segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itu melakukan apa-apa yang diperintahkan, wa yaf'alun ma yu'marun wa sadiquna bima akhbaru bihim, dan mereka itu membenarkan apa-apa yang dikhabarkan kepada mereka itu. Jadi mereka mengikut segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala serta membenarkan apa-apa yang dikhabarkan kepada mereka itu. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, beriman dengan kitab. Wa bil kitab i'tikadu annahum kalamullah azalin al-qain bi zatihi munazzihun min al-harfi wal saut, wa anna kullu tadammanathu haqqun, wa anna Allah Ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi bil alfasil harisah bil arwah aw ala lisanil mulki di ala lisanil malaikati. Kemudian beriman dengan kitab pula, iaitulah beriktikad, berpegang bahawa sesungguhnya kitab itu, Quran itu ialah kalam Allah, kalam Allah Ta'ala yang azali, yang bersih
suci daripada huruf dan suci daripada suara, dan sungguh setiap apa yang terkandung dalam kalam Allah Ta'ala itu ialah benda yang benar, dan Allah Ta'ala telah menurunkan akan kitab tadi kepada sebahagian daripada rasul-rasulnya dengan lapas-lapas harisah, dengan lapas-lapas yang baru yang ditulis, ada yang tulis separuhnya pada alwah, pada kepingan-kepingan papan, pada kepingan-kepingan batu, au ala lisanil mulki, ataupun di atas lidah para malaikat, yang diturunkan Al-Quran tadi lalu disampaikan kepada para nabi dan juga para rasul alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian seterusnya beriman dengan rasul. Beriman dengan rasul bahawa i'tikad Allah Ta'ala asalahum ilal khalqi wa tanazruhum ala kulli wakhimah wa naqsin wa hum ma'sumuna min sagha'ir wal kaba'ir qabla nubuwati wa ba'daha. Kemudian beriman dengan para rasul, iaitulah i'tikad, berpegang sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mengutuskan para nabi dan para rasul kepada manusia dan menyucikan mereka itu daripada setiap benda-benda yang keji dan setiap benda-benda kekurangan. Allah Ta'ala membersihkan para nabi dan para rasul daripada sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat celaan-celaan yang ada pada mereka. Wahum ma'suna min saghair wa kabair. Dan para nabi dan para rasul tadi, mereka itu maksum, terpelihara daripada segala dosa kecil dan juga dosa besar. Qabla nubuwah wa ba'daha, sama ada sebelum dilantik sebagai nabi dan rasul ataupun sudah dilantik sebagai para nabi dan rasul. Kemudian wa yaumil akhir, dan beriman akhirat pula. Wa huwa minal mauti ila akhiri ma yakun i'tikari wujudihi. Beriman dengan akhirat itu iaitu bahawa seorang itu beriman dengan kematian, daripada waktu kematian sehinggalah barang yang terjadi oleh i'tikad dengan wujudnya hari kiamat tadi. Kemudian barang-barang yang melengkapi atasnya daripada soal munkar nakir, mustamal alaihi soal munkar, soalan malaikat-malaikat dalam kubur, soal munkar nakir, kemudian nikmat kubur, azab kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari pembalasan, hari hisab, kemudian titian serta masakin, kemudian timbangan, kemudian syurga, neraka, syurga, neraka dan sebagainya. Kemudian akhirnya sekali tentang beriman dengan qada qadar. Wa bil qadri i'tikad anna ma qadallahu fi azali la budda min wuquhi wa ma lam yuqaddir yastahilu wuquhi. I'tikad bahawa sesungguhnya apa-apa yang telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala di azali, maka tidak boleh tidak daripada benda itu akan terjadi. Maka tidak boleh tidak benda itu akan terjadi. Dan barang yang tidak ditakdir Allah Subhanahu taala akan terjadi, maka mustahil ianya terjadi. Wa anna ta'ala qaddara khairi wa khairi qabla khalqil haqi. Dan Allah Subhanahu taala telah mentakdirkan benda baik dan benda buruk ini sebelum dicipta akan makhluk lagi. Mana sebelum manusia diciptakan lagi, sebelum makhluk-makhluk dicipta Allah Subhanahu taala. Jadi Allah Subhanahu taala telah mentakdirkan kepada mereka ini. Wa anna jami'al kainat biqada'ihi wa qadrihi, dan sekalian benda-benda yang mungkin dengan qada'nya dan dengan qadarnya, semuanya telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk pada bahagian seterusnya. Wa akhraja Ahmad wa Hakim wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanuna ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Ini nak cerita pula tentang kelebihan la ilaha illallah. Tadi kita dah cerita tentang iman, tentang iman diterima ataupun iman tidak diterima. Kemudian syarat kita beriman. Kemudian macam mana dikatakan beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kita-kita, beriman dengan para rasul, hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar. Akhirnya kita masuk pula tentang kelebihan la ilaha illallah. Jadi baginda Rasulullah SAW satu hari pernah berkata, dia kata jadidu imanakum, hendaklah kita memperbarui selalu akan iman kita. Kila dikatakan orang, kaifa nujaddidu imanuna, bagaimana kita nak memperbaruikan iman kita? Bolehkah kita memperbarui iman kita? Adakah hanya sekadar kita mengucap dulu, kita mengucap syahadah, cukup masa itu juga? Masa itu saja, tak perlu kita nak ulang-ulang sekali, ulang banyak kali dan sebagainya.
Lalu baginda Rasulullah SAW berkata, jadidu imanakum, naklah kita membaru iman kita. Kita digalakkan sentiasa membaru iman kita. So bagaimana kita nak baru iman kita? Kaifa nujaddidu imanuna, bagaimana kita baru iman kita? Lalu baginda Rasulullah SAW, fa'aksiru qauli la ilaha illallah, maka perbanyakkan oleh kamu akan mengucap la ilaha illallah. Banyakkan ucaplah, dengan cara itulah kita memperbarui akan iman kita. Tuan. Baik, kemudian wa syekhani an Utsman ibnu Malik. Kemudian ada satu hadis riwayat daripada dua syekh, iaitu Bukhari dan Muslim, yang mana hadis diterima daripada Utsman bin Malik, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, dia kata, inna Allah Ta'ala qad harama 'alan nas 'alan nar man qala la ilaha illallah ibtigha bizalika wajhillah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan, akan seorang itu daripada api neraka, kan, apabila seorang itu berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Kemudian dia ibtigha mana mencari, demikian tadi dengan wajah Allah, mana dia sebut tadi dengan ikhlas, kerana menuntutkan akan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu hari lagi terima daripada Ibnu Asyakir daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril, telah bercerita kepada aku oleh Jibril, qala yaqulu Allah Ta'ala la ilaha illallah hasini. Allah Ta'ala telah berkata, Allah Ta'ala telah berfirman, la ilaha illallah, tiada Tuhan dan disembah daripada Allah, itu merupakan perisaiku ataupun kubuku. Perkataan la ilaha illallah itu merupakan kubuku. Faman dakhalahu amina min azabi. So barang siapa yang masuk dalam kubuku ataupun dalam kotaku, maka sesungguhnya dia telah aman daripada azabku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada satu lagi terima daripada Imam Tabrani daripada Abi Darda. At-Tabrani wa an Abi Darda, laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'asallahu yawmal qiyamah wajhuhu qamar lailatul badri wa lam yarfa' li ahadin yawma izin amanun afdalu min amalihi illa man qala mislu qauluhu aw zada. Tiada daripada mana hamba yang berkata la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Mana-mana hamba yang berkata akan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali, kecuali Allah Ta'ala akan bangkitkan akan dia pada hari kiamat. Illa ba'asallahu yaumil qiyamah, kecuali Allah Ta'ala akan bangkitkan dia pada hari kiamat, yang mana wajahnya seperti qalqamar, seperti bulan pada malam penuh purnama Lailatul Badri, walam yarfa' li ahadun yaumahijim, dan tidak diangkat bagi seseorang pada hari itu amalan yang lebih afdal daripada amalannya. Tidak akan diangkat mana-mana amalan yang lebih afdal daripada amalan yang dilakukan oleh hamba tadi, kecuali orang-orang yang berkata akan demikian tadi. Yang mana dia berkata dalam sehari dia kata la ilaha illallah sebanyak 100 kali, ataupun dia lebih daripada itulah. Itulah kelebihan yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan orang yang berkata la ilaha illallah. Kemudian berkata At-Tirmizi, An-Nasa'i, yang terima daripada hadis daripada Jabir, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdal doa alhamdulillah. Kan? Seafdal zikir itu ialah kalimah la ilaha illallah. Seafdal zikir itulah kalimah la ilaha illallah, dan seafdal doa itulah kita mengucapkan alhamdulillah. Baik, kemudian ada satu hari lagi terima daripada An-Nasa'i daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW, qala Musa AS. Satu hari tuan Nabi Musa AS telah berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Musa? Ya Rabbi allimni syai'an azkuruka bih. Ya Allah Tuhanku, ajarkan padaku, cerita padaku, ajar padaku suatu benda yang aku dapat sebut akan dia, aku dapat zikirkan kepada dia, supaya aku dapat ingat selalu kepada Engkau ya Allah Subhanahu Wa Taala. So apa jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Faqala qul la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala berfirman, naklah kamu sebut la ilaha illallah. Faqala ya Rabbi kulli ibadaka yaqulu hadza innama yuridu syai'an takhadani bih. Faqala, maka berkata ya Rabb, wahai Tuanku, setiap abad Engkau yang berkata ini hanya saja berkendak sesuatu, kan memelihara ia denganku.
Faqala ya Musa law anna samawati wal ardi sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ju'ilat fi kafati wa la ilaha illallah fi kafatil lamma talat bihinna la ilaha illallah. Maka Allah Ta'ala kemudian berkata, wahai Musa, kalau seandainya langit dan bumi ni, langit dan bumi dan segala isi-isi langit dan bumi ini diletakkan dalam satu tempat, satu macam timbangan, diletakkan dalam timbangan, kemudian kalimah la ilallah disebut diletakkan dalam timbangan yang satu lagi. Biasa timbangan dia ada dua dia punya tekan tempat tu, mana langit dan bumi ini letak pada sebelah timbangan itu, kemudian kalimah Allah Ta'ala diletak di timbangan yang lain. Nah, saya beratlah kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nak menyatakan kelebihan kalimah la. Kemudian daripada Abu Ya'la, daripada Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, wa an zuriyatihi alaikum bila ilallah wa istighfar wa aksaru minhuma fa inna iblis qala halaqtun nas bizunub wa halaqani bila ilaha illallah wa istighfar falamma ra'aitu zalika ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsibuna annahum muhtadun. Kemudian ada satu lagi hadis yang mengatakan bahawa nak cerita tentang zuriat-zuriat keturunan Nabi Adam alaihissalam. Alaikum bila ilaha illallah, naklah kamu lazimkan dengan membaca la ilaha illallah wa aksaru wa istighfar, dan perbanyakkan kamu sebut istighfar dan kamu membanyakkan menyebutkan keduanya, la ilaha illallah dan juga istighfar. Kenapa tuan-tuan? Fa inna iblis kan qala halaqtun nas bizunub, khalaqat nas bizunub. Iblis berkata, binasalah manusia dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wa istighfar, dan aku binasa dengan sebab kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu zalika, maka tak kala apabila aku melihat akan demikian tadi, aku binasakan mereka tadi dengan hawa nafsu dia. Aku binasakan mereka itu dengan hawa nafsunya. Wa hum yasibuna annahum muhtadun, padahal mereka itu bahawa mereka itu mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya mereka tidak mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kecenderungan mereka pada hawa nafsu. Kemudian wa'an Ibnu Abi Dunya wa Bahaki daripada Abu Hurairah, hadarat malikul maut rajulan yamutu fasyaqa a'da'ahu falam yajid amalan khairun summa syaqqa qalbahu falam ajid fihi khairan fakaffa lahiyaihi fawajada tarfa lisanihi lasikan bihanikihi yaqulu la ilaha illallah faghufira lahu bi kalimatil ikhlas. Ada satu hadis pula menyatakan bahawa tentang kalimah la ilaha illallah itu, dan hadis terima daripada Abi Dunya dan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadara malaikat maut. Satu hari tuan-tuan, hadirlah satu malaikat maut. Malaikat maut hadir pada seorang lelaki yang telah meninggal dunia. Malaikat hadir kepada seorang lelaki yang telah meninggal dunia. Lelaki yang akan meninggal dunia. Fasyaqqa tu, maka dia lalu membelah anggota badan dia. Kemudian dia terdapati akan suatu kebajikan daripada lelaki itu yang dia telah kerjakan. Kemudian summa syaqqa qalbahu, kemudian malaikat tadi membelah akan dadanya dengan hatinya, dibelah hatinya. Falam yajid fihi khairan, dan dia dapati tak ada pun satu kebajikan yang terdapat dalam hatinya. Summat faqafa lahya ini, kemudian dia membelahkan lahya ini maknanya dagu dia, kemudian dibelahkan dagunya, kemudian dia dapati pawajada tarfa lisan, dia dapati pada ujung lidah tadi terlekatnya pada ujung lidah tadi perkataan la ilaha illallah, terlekat pada lidahnya. Faghufira lahu bi kalimatil ikhlas, lalu diampunkan dosanya dengan kalimah ikhlas tadi. Kemudian tuan-tuan, dalam satu hadis lagi daripada baginda Rasulullah, daripada Abu Daud, daripada Ahmad, daripada Muaz, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah, nasallahu karim alwadud ay yakhtima kalamuna bi kalimatit tauhid.
Barang siapa yang pada akhir usianya, pada akhir umurnya, dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Kami minta, aku mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, bahawa disudahkan akan kesudahan kami, ayakhtima kalamuna, supaya disudahkan kalimat kami ini dengan kalimah tauhid, itulah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Itulah tadi tentang bab iman, dan sebenarnya ada lagi sambungan daripada kitab ini. Ada 3 kisah ataupun cerita yang ada kaitan dengan perbincangan kita pada kini. Itulah tentang kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah akan datang, mungkin kalau ada masa dan kelapangan, insyaAllah kita akan sambung lagi tentang bab iman ini, tentang kalimah la ilaha illallah, kelebihan mengucapkan la ilaha illallah. Ada 3 atau kisah yang ada kaitan dengan perbincangan pada kita, tapi bukan hari ini lah tuan-tuan. InsyaAllah akan datang, insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada pagi ini akan sebanyak akan dapat manfaat pada kita semua, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.